Ya, jom kita sambung pada bacaan Al-Quranul Karim kita. Hari ini kita sambung pada muka surat 80. Berapa? 83. Ayat yang 84 ayat 35. Yang ni saya ingatlah. Sebab minggu lepas kita dah cerita tentang keutamaan lelaki ke atas perempuan. Lepas tu Allah Ta'ala cerita kenapa Allah lebihkan lelaki atas perempuan. Kenapa juga ataupun siapakah mereka-mereka yang dipanggil perempuan salihah. Kita dah cerita pada ayat 34. Muka surat 84 juzuk yang kelima. Hari ini kita akan sambung ayat 35. Okay, get ready semua. Saya baca, kita ikut sama-sama. Bacalah Quran ini dengan hati. Jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam sebutan dan pembacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Orang pertama akan baca ayat 35, 36. Orang kedua baca 36, 37. Zun, silakan. 35, 36 sahaja. Nanti Asri sebut, sambung 36, 37.
Baik, sebelum kita tadabbur, ramai-ramai kita suka nak dengar bacaan daripada wa in khiftum, terus sahaja wa in khiftum sampai habis. 1 2 3. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min bagus. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil sedikit daripada waktu kita untuk kita sama-sama tadabburi apa yang kita belajar pada ayat-ayat yang kita bacakan di malam hari ini berkenaan ayat 35 masih lagi berkesinambungan berkenaan dengan suami isteri ataupun kekeluargaan. Baik, jadi kita semua sedia maklum tidak ada lautan yang tidak bergelora. Begitu jugalah dalam perihal rumah tangga. Ada kala bahagia, ada kala duka nestapa. Dan kedua-duanya saat bergabung akan keluarlah yang namanya bahagia. Sebab bahagia tidak hanya pada tawa selamanya. Ada ketika kita sangat berhajat kepada rajukan terasa hati, maka dia akan buat kita lebih menghargai. Maka dengan itu beradaptasilah dengan pasangan masing-masing, kerana dari sudut kekeluargaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun rumah kenabian itu sendiri pun kadang-kala tergigit lidahnya. Ada keadaan kita pernah dengar Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha menangis teresak-esak dek kerana unta dan kuda Nabi yang pantas meninggalkan kudanya. Sampai-sampai dia kata apa kepada Nabi? Wahai Rasulullah, adakah engkau telah mengurniakan kepada aku unta yang sakit ataupun kuda yang sakit? Malam hari ini adalah giliranku bersama denganmu untuk berjalan di bawah rembulan. Tapi mengapa engkau telah meninggalkan aku? Maka Nabi SAW menenangkan Safiyah. Semakin Nabi menenangkan, semakin dia kuat menangis. Lagi kuat menangis. Dan akhirnya apa Nabi buat? Nabi tinggalkan terkapai-kapai di sana. Sebab kalau dilayan, makin menjadi-jadi. Dan itu sifat perempuan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka di sanalah kita kena belajar dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada keadaan Nabi menenangkan para isteri-isteri yang lain agar tidak mengata antara satu sama yang lain. Ada keadaan mereka cemburu dengan Safiyah sampai memanggilnya dengan wanita sebagai wanita Yahudi, wahai anak Yahudi. Terasa hati Safiyah, maka Nabi tenangkan, menunjukkan dalam kekeluargaan Nabi itu sendiri pun ada asam garamnya, ada keadaan dia tenang, bahagia, ada keadaan pakat terasa hati. So, bagaimana Nabi SAW beradaptasi dengan mereka, begitu yang kita nak kena belajar. So, ada keadaan, kadang-kadang kita bersama dengan teman-teman kita boleh makan bersuap-suap. Tapi setelah bertahun kita tak suap isteri kita. Telah bertahun isteri kita pun tak suap pada kita. Jadi, di mana sepatutnya kita meletakkan kedudukan isteri dan juga kedudukan kawan-kawan. Kena pandai-pandai beza dan aturkan. Maka, ayat 35 ini Allah Ta'ala ajar kita apa dia? Jika kau bimbang terjadi salah faham di antara keduanya. Sebab kita kena faham satu hakikat. Modus operandi syaitan. Dia ingin membawa manusia ke lembah penceraian.
Kalau kita buka muka surat 16 ayat atas sekali surah Al-Baqarah tu, kita akan jumpa ayat wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Di tengah-tengahnya ada ayat yang bercerita tentang sihir pemisah antara suami dan isteri. Dan impak daripada penceraian bukan hanya kepada pasangan suami ataupun isteri, tapi bawa kepada keluarga dan juga umat. Orang akan nampak fitnahnya besar kepada agama ini dengan berlakunya penceraian. Jadi Allah Ta'ala ajar, kalau engkau risau keduanya pakat bergaduh ataupun bimbang terjadi salah faham antara keduanya, maka fab'athu, kirimkanlah hakaman min ahli, seorang, apa kita panggil dekat sini hakam ini, seorang yang tengah, jadi orang tengah. Satu daripada pihak lelaki, wa hakaman min ahliha, satu orang daripada pihak perempuan. Jadi dia kena jadi pendamai, orang tengah ni. Dia bukan ada hasrat yang lain. Kena pilih orang yang betul. Kalau pilih salah orang, nanti macam-macam yang berlaku. Tokok tambah cerita. Belah perempuan tak cakap macam ni, tapi belah lelaki ni, orang tengah tadi ni, dia cakap yang bukan-bukan pasal perempuan, family perempuan tadi. So kena cari orang yang betul-betul. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kedua-dua orang tengah tadi bermaksud untuk mendamaikan, nescaya Allah memberi taufik kepada suami isteri tersebut. Ada beza tak taufik dengan hidayah? Selalu kita sebut hidayah adalah petunjuk. Tapi kalau taufik artinya bantuan yang sempurna. Sebab tu dekat sini Allah Ta'ala tak hanya sebut aku bagi hidayah, tapi Allah kata aku bagi bantuan dengan adanya orang tengah yang ikhlas nak mendamaikan. Innallaha kana aliman khabira, dan Allah kata sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi amat teliti. Jadi sebab tu jamaah sekalian, dalam ayat ini pun nak bagi isyarat kepada kita, kita sangat berhajat kepada interaksi dan komunikasi sesama manusia. Sebab dunia makin pelik, ada orang kahwin dengan peti ais, ada orang kahwin dengan anjing, ada orang kahwin dengan periuk nasi. Tak berlaku kan? Tak dan 2 hari, keluar pula status, dah bercerai dengan periuk tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memanglah akan bercerai. Pasal hakikatnya, kita berkahwin untuk mawaddah, sakinah dengan rahmah. Kita nak rasa kasih sayang. Dah kalau buka periuk api, periuk nasi itu kan, tekan switch pula, pergi pegang panas membara, memang bengang lah. So, fitrah dia tak macam tu. Kita kena kahwin dengan orang juga. Okey, baik, selesai berkenaan dengan kekeluargaan. So, Allah tutup ayat ini dengan Allah Maha Tahu dan Allah Maha Teliti. Maksudnya sebelum Allah nak sebut benda ni, Allah dah tahu dah. Memang kita ni sebaik apa pun suami, sebaik apa pun isteri, insya-Allah akan berlaku, apa kita panggil, geseran perasaan ke, apa kita panggil lagi, terlepas cakap ke, terlepas perbuatan ke. So Allah Ta'ala didik kita macam mana nak berinteraksi dengan keadaan. Baik, ayat 36 adalah pesanan wasiat Allah kepada kita, sebagaimana Allah Ta'ala pesan kepada Bani Israel. Kalau kita pergi pada muka surat 12 ayat bawah sekali, Allah Ta'ala kata, wa idh akhadna mithaqa bani Israel la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. So itu pesanan Allah pada Bani Israel. Sekarang Allah pesan juga pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesanan Allah Taala pada kita? Wa'budullah, sembahlah Allah. Nak sembah Allah Taala kena ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ikut emosi. Kalau ikut emosi, berasa nak sembahyang isyak 1 rakaat, itu 1 rakaat emosi kita. Tapi tak boleh, pasal Nabi kata kena buat 4 rakaat solat isyak. Jadi di sini Allah Taala perintahkan kepada kita, sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu pun. Dan syirik terpecah pada 2, syirik besar, syirik kecil. Dan syirik kecil yang Nabi sangat khawatirkan lebih daripada fitnah Dajjal adalah riya. Kan? Fitnah Dajjal tu besar ke kecil? Besar. Tapi Nabi kata ada satu hal yang aku sangat takut berlaku ke atas kalian, dan dia adalah syirik kecil. Sahabat kata, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa itu syirik kecil wahai Rasul? Nabi kata, riya. Dia adalah riya. Engkau berbuat sesuatu untuk dilihat-lihat. Dan juga lawan dia adalah sum'ah. Sum'ah ni apa? Buat satu-satu, nak dengar pujian orang. Sebab tu bila Nabi pergi buat haji, Nabi kata, labbaika umratan wa hajjan, la riya'an wa la sum'atan. Aku menuju engkau, wahai Allah, untuk melakukan umrah dan juga haji, bukan kerana riak, bukan kerana sum'ah. Kita bolehlah nak cakap macam tu. Padahal hati kita yang lebih tahu kita riak ke kita tak riak.
Kita nak pujian, kita nak pujian, tapi kita boleh sebut. Semacam mana Maryam alaihassalam, ketika mana didatangi oleh Jibril alaihissalam. Jibril kata, engkau akan dikurniakan ghulam. Maka Maryam kata apa? Ma yakunu li ghulam. Macam mana aku boleh ada anak? Sedangkan aku tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Walam aku baghia. Aku bukan wanita jalang. So isyaratnya seolah-olah dia nak bagi tahu aku ni orang baik. So boleh mengaku. Kita pun sama juga. Ya Allah, aku baca Quran malam hari ini. La riya'an wala sum'atan. Bukan kerana riak, bukan kerana sum'ah. Walaupun hakikatnya kita yang tahu, Allah Ta'ala maha tahu. Boleh jadi baca kita, hadir kita hanya kerana nak tunjuk-tunjuk. Boleh jadi hanya kerana nak orang puji. Suara dia bagus, suara dia sedap. Tapi kita boleh bagi tahu pada Allah dan moga-moga ucapan itu adalah sebuah doa yang didengar oleh Allah dan Allah makbul. So itu wasiat pertama Allah pada kita. Kena sembah Allah, jangan syirikkan Allah. Kemudian kebiasaannya lepas sahaja ada ayat sembahlah Allah, mesti Allah Ta'ala akan relate dengan mak bapak. Lepas tu Allah kata apa? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada ibu dan ayahmu. Dan di sini pencerahannya ada dalam surah Luqman. Kalau kita lihat, Luqman berkata apa kepada anaknya? Jangan sampai, ataupun dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala bercerita tentang apa? Fala takullahuma uff. Jangan sampai engkau berbicara dengan mak ayah engkau terkeluar ucapan dan semacamnya. Jadi di sini Allah nak ajar kepada kita bagaimana nak berinteraksi dengan mak dan juga ayah. Kadang-kala saya yakin siapa pun kita ada je perbuatan mak dan ayah kita, kadang-kala kita terasa hati. Kan? Kadang-kala kita, adik kita yang buat salah, kita yang dipersalahkan dan kita pun terasa hati. Tapi kod mana pun Allah Ta'ala ajar kepada kita, sabarlah. Saya tak tahu, ada satu soalan dekat dalam Facebook tu kan. Dia kata, bapak dia dulu kahwin lain. Ni dalam, kalau dekat Facebook tu dia ada satu page tu nama dia isu-isu mahkamah syariah kot. Isu, bukan KRT, bukan. Tapi yang isu-isu mahkamah syariah ni dia punya jawapan pun bagus, soalan pun bagus. Dia bukan macam KRT tu. Kadang-kadang nampak cerita tu macam reka-reka lebih sangat. So isu-isu mahkamah syariah ni saya suka baca jawapan ataupun saya suka tengok soalan tu. So dia kata bapak saya kahwin lain. Dalam waktu yang sama saya jadi anak yatim. Anak yang ditinggalkan. Pernah di waktu kecil saya dengan mak pernah pergi ziarah ayah dan mak tiri, mak baru dia. Tapi ayah halau bagaikan, halau lah. Tak nak terima kedatangan kami. Dia tak tulis lah bagaikan binatang ke apa. Tak ada. Tapi dia kata ayah kami halau kami. RM1 pun daripada hari ayah menceraikan ibu, RM1 pun ayah tak bagi. Tapi ketika saya telah menjadi orang dewasa dan saya telah ada kerja, hampir setiap bulan ayah minta duit daripada saya. Patutkah saya bagi? Ataupun patutkah saya tak bagi? Soalan macam tu kan. Saya tak baca pula jawapan dia. Tapi tak adalah jawapan. Banyak je jawapan. Komen-komen netizen ni ramai je kata jangan bagi. Bapak engkau tu dulu lupakan kau. Sebahagian pula bagi jawapan yang saya sempat-sempat tengok tu, dia kata tak payah bagi. Potong aja duit nafkah daripada engkau kecil dulu tu, dia tak bagi-bagi tu. Kau buat kena hitung-hitung balik. Tanya mak kau daripada tahun berapa bercerai. Gaji ayah berapa tahun tu. Dia ada jawapan-jawapan macam tu. So jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya siapa pun mak ayah kita tetap juga nak kena buat baik. Tetap jugalah. Kalau dia minta dan kita rasa ada kemampuan, bagilah. Sebab bila saya baca kisah-kisah macam tu, dengan nak relate dengan kisah hidup saya sekarang, saya rasa kalau jadi macam tu kat saya akan bagi juga. Pasal apa? Pasal hari ni bila dah tak ada, baru kita rasa, nak buat baik dengan siapa lagi? So, tambah-tambah pula mak ayah kita ni orang baik, kan? Lagilah kalau dia minta bantuan dan kita ada kesanggupan, ada kemampuan, bagilah. Fadal. Bismillah. Betul. Macam itulah jamaah sekalian, ujian kehidupan. Ada orang diuji dari sudut anak-anak, ada orang diuji dari sudut adik-beradik, ada orang diuji daripada sudut mak dan ayah. Pun begitu tengok macam mana Nabi Ibrahim AS beradaptasi dengan Azar, bapak dia. Apa kata Azar kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim tak putus-putus kata jangan sembah syaitan, jangan sembah berhala ni? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala ar-raghibun anta an alihati ya Ibrahim. Yang kau terasa sangat dengan Tuhan aku ni pasal apa Ibrahim? Dia tak panggil bunai. Kalau kita baca surah Yusuf, Nabi Yaakob asyik panggil ya bunai. Menunjukkan itu panggilan kasih sayang. Dan orang Arab kalau dia tak suka anak-anak dia ke tak suka ke, dia akan panggil nama.
Jadi marah sangat bapa dia Azar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tak panggil ya bunai, tapi dia panggil Ibrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak. Kalau kau tak berhenti aku pukul kau. Wahjurni maliya. Berambus kau. Nabi Ibrahim kena halau. Tapi apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala sa'astaghfiru laka rabbi. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi. Salam sejahtera duhai ayah. Aku tetap akan minta ampun kepada Allah untuk diri engkau. Innahu kana bi hafiyya. Sebab Allah Ta'ala terlalu baik dengan aku. Allah pasti dengar doa aku. Jemaah sekalian, ayah nak pukul, ayah dah halau, takkan tak terasa hati lagi. Tapi lapangnya dada Nabi Ibrahim alaihissalam, siap dia boleh kata, salam sejahtera ke atas ayah. Kita kalau marah sangat kat orang pun kadang-kadang, engkau aku dah buat baik, malah engkau balas aku macam ni pula. Kita nak bertekak lagi. Tapi di sinilah kita sangat berhajat kepada tadabbur Quran. Kita sangat berhajat kepada sirah-sirah orang-orang yang telah wafat dan mereka adalah orang-orang yang saleh. Jadi untuk kawan-kawan tadi tu, untuk kawan-kawan kita yang masih ada mak ayah ni kan, kita memang nak kena nasihat kat dia supaya jangan jadi orang yang menyesal. Betul. Tambah, minta maaf ni masuk harga kekeluargaan saya kan. 4-5 hari sebelum raya baru ni, kalau dulu kita masih lagi ada mak mertua kan, kita duk rasa macam okeylah, mak ayah aku tak ada pun, sekurang-kurang aku ada doa lagi mak mertua aku di Dungun sana. Tapi tahun ini keadaan dia sangat berbeza. Jam 1 pagi, jam 2 pagi saya pandang ke langit, saya tengok rumah saya, dia punya sayu lain sangat. Sampai hari raya pertama tu pun kita tak ada macam excited dulu lepas baca khutbah kat Jalan Pil terus nak balik Terengganu. Tapi kali ni makan lemang macam makan cekedis, makan ketupat rasa macam makan ropok macam tu je. Tak ada. Sebab zauq nak bergembira tu, dia dengan family ni dah habis dah. Allah Ta'ala macam isyaratkan, sudahlah. Tapi syukur pada Allah Ta'ala, Allah hadirkan keluarga angkat yang sangat baik-baik. Mak angkat, kakak angkat, family angkat, telefon, suruh datang rumah, apa semua kita rasa macam dirai jugalah. Siapa yang ada mak ayah, jangan sia-siakan. Baik, sambung sikit lagi. Siapa lagi kita nak kena buat baik? Pukul 9 lebih dah. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Allah Taala kata buatlah baik bukan setakat pada mak ayah tapi pada adik-beradik, kaum kerabat. Wal yatama wal masakin, pada anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Dekat sini ada perbahasan siapa dia jiran dekat, siapa dia jiran jauh. Sebahagian berpendapat macam dalam kita tengok dekat bawah ni, dia kata jiran dekat ini dimengertikan dengan tempat hubungan kekeluargaan. Ada pula yang mengatakan jiran jauh tu Muslim ke bukan Muslim, tapi tetap kena buat baik juga. Faham tak? Sebahagian berpendapat jiran dekat adalah pak lang, mak ngah, mak cik, tok wat ni yang dekat-dekat ni. Apa lagi mak ngah, mak cik, mak su apa semua ni kan. Itu jiran dekat. Ada pun jiran jauh yang tak ada kena mengena tali kekeluargaan dengan kita, macam jiran sebelah rumah. Nampak tak? Ini sedikit daripada yang kita dapat buat kesimpulan. Siapa dia siapa dia jaril junubi? Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Was-sahibi bil jamb. Nak kena buat baik dengan siapa lagi? Dengan teman-teman sekerja. Teman-teman sejawatan. Kadang-kala ada orang depan kita dia sengih. Dia jumpa bos, dia buruk-burukkan kita. Berlaku tak benda ni? Berlaku. Okey. Wa bnis sabil. Wa bnis sabil siapa dia? Orang yang terputus bekalan di pertengahan jalan. Riwayat Ibnu Abbas dia kata Ibnu Sabil adalah ulama. So macam jauh sikit. Tapi tak apalah, kedua-duanya difahami. Orang yang terputus bekalan pun kita kena buat baik, kita kena cukupkan dia punya keperluan. Cikgu-cikgu, ulama-ulama pun kita kena cukupkan juga keperluan dia. Supaya dengan kecukupan tadi, dia boleh terus menyebarkan agama. Wa ma malakat aimanukum, dan juga hamba-hamba sahaya kamu. Dan tengok Allah Ta'ala tutup, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Ta'ala benci sangat kepada siapa? Mukhtal, orang sombong, fakhur, bermegah-megah diri. Siapa orang yang senang sombong, siapa orang yang mudah berbangga-bangga, ayat last. Alladzina yabkhalun. Ciri-ciri orang sombong dan juga suka bermegah-megah, sifat pertama dia bakhil, kedekut. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Tak cukup dengan itu, dia ajar pula orang lain supaya kedekut macam dia juga. Tak usah bagi. Itu semua sindiket. Tak usah bagi. Itu semua penipuan tu. So dia kedekut dan dia ajar orang lain supaya kedekut juga. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sama juga, wa yaktumu nama atahumullahu min fadlih. Dia sembunyikan kurniaan Allah yang Allah bagi kat dia. Bang minta duit sikit, bang tak ada, minta maaf tak ada duit. Padahal ada je.
Kan minta bantuan rumah anak yatim semua, oh tak ada duit. Dia sembunyikan. Maka untuk orang-orang macam ni, wa'atadna lil kafiri. Dia sini, kalau rasa tak nak bagi, Allah dah ajarkan dalam Al-Baqarah. Allah suruh cakap elok-elok, Allah suruh minta maaf. Tapi orang macam ni dia bakhil, dia tak cakap elok-elok. Dia mungkin cakap elok-elok, tapi dalam waktu yang sama dia macam mana? Dia memang tak mau bagi. Dia memang tak mau bagi dan dia sembunyikan. Ini yang Allah kata untuk orang-orang begini, wa'atadna lil kafirina azaban muhina. Kami akan sediakan untuk orang kafir azab yang menghinakan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan jadi mukhtal, jangan jadi fakhur. Jangan jadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang suka bermegah-megah. Wallahu taala a'lam. Jom kita berhenti dekat sini. Kita sambung nanti insya-Allah pada pertemuan-pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.